Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Aida Shakila dan juga Profesor Madya Dr. Huzili Hussein. Okey, baiklah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang organisasi yang telah kami pilih, iaitu Syarikat Irsaf Holiday dan Express Sdn Bhd yang juga merupakan bas Unimed. Okey, baiklah. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Afika Hamdan. Yang kedua, Haida Liana, iaitu saya sendiri. Yang ketiga, Nur Hafizah Hanin binti Muhammad Nasir. Keempat adalah Nurul Najiha binti Ahmad Azam. Dan yang kelima adalah Siti Nur Safuha binti Daud. Untuk seterusnya, kami telah hasilkan sebuah majalah mengenai bas Unimed. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang bas Unimed ini, saya ingin menceritakan dengan serba sedikit tentang Syarikat Irsaf Holiday ini. Okey, Syarikat Irsaf Holiday ini telah ditubuhkan pada 26 Mac 2002 dan ibu pejabatnya terletak di Alostar, Kedah. Okey, syarikat ini juga telah mempunyai banyak cawangan di seluruh Malaysia. Malah syarikat ini bukan sahaja menawarkan perkhidmatan pelancongan, tetapi syarikat ini juga telah bekerjasama dengan beberapa buah universiti seperti Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Malaysia Perlis UniMed dan Universiti Teknologi Petronas. Pada awalnya, pihak Irsaf ingin menyediakan sebanyak 50 buah bas kepada pihak UniMed, tetapi pihak UniMed tidak mahu bas yang sebanyak itu. UniMed telah menyediakan sebanyak 46 buah bas di setiap kawasan, di mana di kawasan Pauh terdapat 10 buah bas, manakala di kawasan Simpang 4 10 buah bas juga. Di kawasan Unicity hanya terdapat 8 buah bas sahaja, dan di kawasan Wang Hulu 18 buah bas. Seterusnya, pekerja-pekerja di UniMed juga terdapat seramai 46 orang staf yang bekerja di bawah UniMed ini, di mana satu orang staf itu mewakili dengan satu bas. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya yang akan present, iaitu Nurul Najiha binti Ahmad Azam. Okey, untuk hasil kajian bagi kumpulan kami ialah hasil kajian yang kami peroleh daripada objektif kajian pertama ialah setiap jadual pergerakan dan perjalanan bas disusun setiap hari sama ada pergerakan di dalam atau di luar kampus. Jadual pergerakan ini akan disusun oleh seorang penyelia bagi memudahkan perjalanan pergerakan bas, menjadikan perjalanan bas lebih strategik dan dapat mengambil pelajar tepat pada waktunya. Okey, yang kedua, bas zon A dan bas zon B adalah bas shuttle bagi pergerakan di kampus utama. Walau bagaimanapun, bas akan bergerak setiap 15 minit sekali mengelilingi kawasan kampus Pauh Putra dengan 6 tempat persinggahan. Contohnya macam pukul 9 pagi akan ada 2 bas yang akan kelilingi kampus Pauh Putra, iaitu bas zon A dan bas zon B. Bas zon A dan bas zon B ni akan lalu laluan yang berbeza, tetapi destinasi mereka adalah sama. Okey, yang ketiga, bas bagi pelajar yang mempunyai kelas di luar kampus utama, mereka perlu menyerahkan jadual bas kepada penyelia sehari sebelum bermulanya kelas untuk membuat tempahan bas pergi dan balik. Ini contohnya macam pelajar ICOM yang akan pergi ke kelas mereka dekat Jajawi, iaitu selama 30 minit daripada Kolej Kediaman. So, diorang akan tempah bas malam sebelum kelas. Okay, contohnya macam kelas mereka pagi, so malam tu akan ada 2 pelajar yang menguruskan bas, hantar jadual bas kepada penyelia dan penyelia akan uruskan bas mengikut jadual yang diberi oleh pelajar. Okey, yang keempat, jadual pergerakan bas akan disusun oleh penyelia bas yang berada di setiap kolej kediaman UniMed. Okey, macam saya cakap tadi, setiap jadual pergerakan ni akan dikendalikan oleh seorang, iaitu penyelia.
Okey, untuk objektif kajian yang kedua, hasil kajian yang kami perolehi ialah kecuaian pelajar yang tidak mengikut waktu perjalanan bas yang bergerak tepat pada masanya. Sebagai contoh, pelajar akan datang ke tapak bas pukul 2 petang untuk menaiki bas yang bergerak tepat pukul 2. Okey, bas Unimap ni dia tak akan bergerak dia akan bergerak tepat pada waktunya. Dia tak akan bergerak walaupun lambat seminit, 21 minit. No, dia akan gerak pukul 2 tepat. Kalau kita nak pergi kelas pukul 2, kita kena tunggu dekat tapak bas pukul 1.30, 1.45, 1.50 macam tu. Okey, sikap pelajar yang sedemikian membuatkan bas terpaksa bergerak lambat 2 minit bagi menunggu pelajar. Okey, disebabkan pelajar yang lambat tu biasanya akan membuat aduan. Jadinya pemandu-pemandu bas ni tak boleh nak bantah. Mereka akan ikut. Mereka akan tunggu lambat 5 minit. Disebabkan mereka lambat 5 minit akan mengganggu perjalanan dan pergerakan bas. Akan mengganggu perjalanan bas-bas yang lain. Jadual mereka akan bertindih. Bas shuttle tak akan dapat bergerak tepat pada waktunya. Okey, walaupun hanya lewat 5 minit, tetapi ianya akan menimbulkan masalah terhadap jadual bas yang telah disusun. Okey. Akhir sekali, saya akan menerangkan objektif kajian yang ketiga, iaitu cadangan bagi syarikat ISAF untuk menambahbaikkan lagi mutu perkhidmatan mereka. Okey, sebagaimana yang kita tahu, terdapat juga kelas yang bermula pada pukul 7 malam dan ke atas. Pihak ISAF tetap menyediakan bas dan bas tetap akan bergerak walaupun hanya 2 orang pelajar sahaja yang menaiki bas. Tapi pelajar lebih suka untuk menggunakan laluan jalan kaki berbanding menaiki bas kerana menyatakan bas bergerak dengan agak lambat. Tetapi penggunaan laluan jalan kaki tidak menjamin keselamatan para pelajar. Jadi bagi mengelakkan para pelajar menggunakan laluan jalan kaki untuk ke kelas pada waktu malam, pihak Kolej Kediaman perlu menutup pintu utama laluan jalan kaki tersebut dan mewajibkan para pelajar untuk menaiki bas. Hal ini kerana bagi memastikan keselamatan para pelajar terjamin dan dapat menjaga nama baik Unimap serta dapat menggunakan perkhidmatan ISAF dengan sepenuhnya. Dan sebagai penutup juga, saya ingin memberitahu sedikit syarat untuk menjadi pemandu bas di syarikat ISAF adalah mereka akan meneliti daripada aspek kesihatan dan juga kebersihan. Selain itu, pihak ISAF juga menyatakan pemandu hendaklah mempunyai lesen kenderaan berat selama 2 tahun sekurang-kurangnya. Dan akhir sekali, hubungan majikan dan pekerja syarikat ISAF Holding sangatlah baik. Malah pekerja berasa seronok kerana gaji mereka dibayar tepat pada waktunya. Dan syarikat ISAF tidak memberikan bonus kepada para pekerjanya, tapi mereka memberikan zakat. Hal ini kerana majoriti pekerjanya adalah Melayu dan beragama Islam, termasuk majikan. Sekian, terima kasih.